Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Dari mana datangnya hak untuk mendapat pendidikan dalam bahasa ibunda? Ini dipanggil bahasa vernacular. Vernacular bermaksud bahasa ibunda seseorang. Persoalannya, bolehkah kerajaan menjamin hak anda untuk dididik dalam bahasa ibunda anda? Baru-baru ini, soalan ini banyak dibincangkan atas pelbagai sebab. Bagi menjawab soalan ini, kita harus melihat kepada beberapa sumber. 3 sumber. Yang pertama merupakan sumber undang-undang dan yang terakhir adalah siri dokumen sejarah. Sumber undang-undang pertama ialah kewajipan antarabangsa sesebuah negara seperti Malaysia. Manusia mempunyai hak asasi terhadap pendidikan. Seseorang mempunyai hak asasi untuk berkomunikasi dalam bahasa ibunda dan belajar di sekolah dalam bahasa tersebut. Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat menjaminnya. Ianya dipanggil Universal Declaration of Human Rights. Ia adalah perjanjian antarabangsa. Negara kita Malaysia telah turut menandatangani deklarasi tersebut. Perkara 26 deklarasi tersebut menyatakan bahawa setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pada tahun 1999, pada sesinya yang ke-30 Persidangan Agung UNESCO, negara-negara menerima pakai resolusi untuk pendidikan berbilang bahasa dan penggunaan sekurang-kurangnya 3 bahasa dalam pendidikan. Bahasa pertama yang dijamin adalah bahasa ibunda, yang kedua ialah bahasa serantau atau bahasa kebangsaan, dan terakhir bahasa antarabangsa seperti bahasa Tamil, bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Sejak itu, UNESCO telah menggalakkan pendidikan berbilang bahasa untuk meningkatkan hasil pembelajaran dan untuk menghidupkan kepelbagaian budaya. Ketua Pengarah UNESCO, Puan Irina Bokova, telah menggariskan prinsip-prinsip asas bagi kanak-kanak belajar dalam bahasa ibunda masing-masing. Beliau menggalakkan penghormatan sepenuhnya terhadap penggunaan bahasa ibunda dalam pengajaran dan pembelajaran. Sumber undang-undang kedua ialah Perlembagaan Malaysia, the Federal Constitution. Terdapat 3 peruntukan-peruntukan yang berkaitan. Yang pertama adalah perkara 5. Ianya menjamin kebebasan. Seseorang boleh melakukan apa sahaja yang disukainya asalkan ianya sah di sisi undang-undang. Di bawah perkara 8 pula, setiap orang mempunyai hak untuk kesaksamaan, the right to equality. Jadi, jika seseorang ingin menerima pendidikan dalam bahasa ibunda beliau, dia tidak boleh dihalang daripada melakukannya. Di bawah perkara 12 pula, membenarkan seseorang menghadiri sekolah yang dibiayai kerajaan tanpa mengira bangsa atau agamanya. Undang-undang negara kita memerlukan kerajaan menyediakan sekolah untuk tujuan tersebut. Malah di bawah perkara 12-2 Perlembagaan, ianya juga memberikan hak kepada kumpulan agama untuk menjalankan sekolah agama mereka sendiri. Sumber undang-undang yang ketiga adalah Akta Parlimen Malaysia yang berkaitan dengan pendidikan. Ianya dipanggil Akta Pendidikan 1996. Akta pendahuluannya, akar umbinya, ialah Ordinan Pelajaran 1952. Seksyen 2 Akta Pendidikan 1996 memang membenarkan penubuhan sekolah jenis kebangsaan. Apa dia sekolah jenis kebangsaan? Undang-undang membenarkan sekolah tersebut menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar mereka. Sekarang, mari kita melihat pula beberapa perkara sejarah yang amat menarik. Pada awal tahun 1950-an, ketika Persekutuan Tanah Melayu masih di bawah pemerintahan British, 3 jawatan kuasa yang berbeza telah diminta
untuk mengkaji cara membentuk sekolah berbahasa vernacular atau berbahasa ibunda. Pada tahun 1951, Jawatankuasa Barnes, the Barnes Committee, telah mengemukakan satu laporan kepada kerajaan pada masa itu. Jawatankuasa itu diketuai oleh pemangku pengarah pendidikan ketika itu, Encik L.D. Whitfield. Pihak British mencadangkan supaya adakan sistem pendidikan kebangsaan. Walau bagaimanapun, mereka menggalakkan penggunaan bahasa Inggeris di sekolah-sekolah kebangsaan. Pada Julai tahun 1951, sebuah jawatankuasa yang dipanggil Jawatankuasa Fen Wu telah menyerahkan satu laporan kepada Majlis Perundangan Persekutuan ketika itu. Ini adalah sebelum Parlimen diwujudkan pada tahun 1957. Laporan itu mencadangkan persekolahan dalam 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Kemudian pada tahun 1952, satu laporan oleh Jawatankuasa Razak telah mengkaji cadangan-cadangan ini dan Jawatankuasa Razak telah membantu merangka Ordinan Pelajaran 1952. Undang-undang itu secara langsung telah membenarkan sekolah-sekolah bahasa ibunda atau vernacular ditubuhkan. Dari situ, kita bergerak kepada perlembagaan persekutuan kita dan selepas itu pula kepada Akta Pendidikan 1996 yang saya telah nyatakan tadi, yang mana membenarkan penubuhan sekolah dalam bahasa ibunda. Seperti yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat daripada semua ini adalah tidak betul untuk mengatakan bahawa kita harus menutup sekolah vernacular di Malaysia. Ianya merupakan penafian hak asasi. Selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, dan terima kasih.